Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua penonton forum pada petang ini. Hari ini saya Muhammad Azam bin Muhammad Azmi bersama 4 orang moderator daripada kelas pemikiran kreatif dan kreatif ingin membincangkan sebuah forum yang berkaitan dengan kepentingan kemahiran berfikir bagi seorang pelajar dalam suasana pandemik COVID-19. Sebelum saya memulakan forum kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan keempat-empat ahli panel. Yang pertama ialah saudara Ahmad Amirul Akid bin Asmadi. Yang kedua ialah Ahmad Rahmi bin Ahmad Rosdi. Yang ketiga, Muhammad Izzat Syazwan bin Muhammad Arifin. Seterusnya yang keempat, saudara Amaluddin Ali bin Siddiq Ali. Tanpa melengahkan masa, saya terus buka gelanggang forum kita dengan soalan yang pertama akan saya tujukan kepada saudara Rahmi. Sebelum itu, saya ingin bertanya, adakah ahli-ahli panel kita sudah bersedia? Sudah. Boleh. Okey, kita akan mulakan soalan yang pertama kepada saudara Rahmi. Okey, saudara Rahmi, boleh ke kita nyatakan apakah itu yang dimaksud dengan kemahiran berfikir aras tinggi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemahiran berfikir aras tinggi ialah satu keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Kebat juga mengaplikasikan pemikiran secara kritikal, pemikiran kreatif, pemikiran logikal, pemikiran reflektif dan metakognitif. Secara mudahnya, murid mencerap sesuatu data ataupun maklumat, kemudian diproses dalam minda dan akhirnya dikeluarkan semula dalam pelbagai bentuk. Kemahiran berfikir ini juga dikatakan sebagai berfikir secara kritis dan kreatif. Jadi memiliki kemahiran ini, murid bebas untuk membanding, membeza, menyusun atur dan mengenal pasti sebab dan akibat mengikut pendapat dan pandangan mereka sendiri. Sebagai contoh, andai kata murid diberikan suatu soalan, maka murid tersebut boleh memberi jawapan dalam pelbagai bentuk, idea dan juga melihat daripada beberapa sudut. Jadi di sini dapat kita katakan wujudnya pemikiran yang berbentuk kreatif, inovatif dan mereka cipta di dalam kalangan murid. Hebat ini juga merupakan kelebihan lain iaitu meningkatkan keupayaan dan kebolehan sedia ada pada murid. Mereka akan dapat mengawal, memandu dan mengukur pembelajaran yang telah mereka kuasai. Kebolehan ini juga akan menjadikan mereka lebih produktif dan berdaya saing. Jadi sudah tentu dapat meningkatkan kefahaman dan memperkukuhkan pembelajaran dalam apa sahaja perkara yang mereka ceburi. Saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada saudara Rahmi atas penjelasan yang begitu benar sekali. Seterusnya saya ajukan soalan yang seterusnya kepada saudara Akmal. Sudah bersedia Akmal? Boleh. Okey, seperti yang kita tahu daripada saudara Rahmi itu sendiri mengenai apa itu kebat, dan seterusnya saya ingin tunjukkan bagaimanakah tujuan kebat ini untuk diketengahkan oleh sektor pendidikan itu sendiri. Silakan Akmal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator. Okey. Saya akan menerangkan apa itu tujuan kebat untuk dalam pendidikan. Okey, yang pertama, kebat ni dia meningkatkan fokus dalam sistem pendidikan seawal di peringkat sekolah. Di mana kebat ni dia melibatkan kaedah pentaksiran murid dan guru. Okey, yang
Tujuan kedua, kebat ni membolehkan pelajar menjana pemikiran aras tinggi. Di mana kebat ni berlaku apabila pelajar memperoleh maklumat, murid itu menyimpan dan mengaitkan dengan pengetahuan yang sedia ada. Di mana maklumat tersebut juga digunakan untuk menyelesaikan sesuatu tujuan atau masalah. Okey, tujuan yang ketiga, kebat juga dapat melahirkan pelajar yang berpotensi tinggi dalam dunia pendidikan. Di mana kebat ni membolehkan murid untuk mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai suatu maklumat. Okay, yang tujuan terakhir memudahkan pelajar memahami sesuatu konsep. Kebat dapat meningkatkan tahap kefahaman terhadap sesuatu konsep, contohnya konsep matematik dan sebagainya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Akmal atas penjelasan yang cukup jelas itu tadi. Seterusnya, saya akan ajukan soalan berikutnya kepada saudara Ahmad Amirul. Sudah bersedia, saudara? Sudah. Okey, seperti yang kita tahu, COVID-19 telah melanda di negara kita hampir 2 tahun kebelakangan ini ya. Jadi, bolehkah saudara nyatakan apakah kesan kebat ini dalam kalangan para pelajar pada masa kini? Silakan. Assalamualaikum. Jadi saya akan terangkan kesan-kesan kebat dalam pembelajaran pelajar. Yang pertama ialah pelajar akan mampu menghadapi dan mengatasi kesukaran dan cabaran dalam pembelajaran. Kedua, pelajar juga akan berfikir secara kritikal, kreatif dan inovatif. Mereka akan mampu untuk menangani masalah yang kompleks dan membuat keputusan yang beretika. Murid berfikir tentang pembelajaran dan Ketiga, pelajar akan mahir berkomunikasi dan menyuarakan dan meluahkan fikiran, idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif secara lisan dan bertulis. Pelajar juga boleh bekerjasama secara berkesan dan harmoni dengan orang lain. Ini menjadikan pelajar sebagai pemimpin dan ahli pasukan yang baik. Selain itu, pelajar dapat membangunkan rasa ingin tahu semula jadi untuk menemukan strategi dan idea yang baru. Akhir sekali, pelajar akan menunjukkan empati dan belas kasihan dan rasa hormat terhadap keperluan dan perasaan orang lain. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Ahmad Amirul atas penjelasan yang cukup mantap itu tadi. Seterusnya saya akan beralih kepada soalan yang seterusnya kepada saudara Muhammad Izzat. Ya saya. Sudah bersedia? Ya sudah. Okey, pasca COVID-19 tentunya memberi kesan yang mendalam kepada para pelajar, pentadbir, guru-guru, malah ibu bapa itu sendiri. Jadi kita tengok kebat ini bukan sahaja daripada konteks pembelajaran dan pengajaran itu sendiri. Jadi apakah komen kebat itu dalam kalangan pelajar dan para guru pada masa kini? Silakan saudara Izzat. Okey, saya akan menerangkan kebat dalam tugasan. Okey, tugasan ni biasanya diberikan dalam kumpulan atau tugasan itu sendiri boleh diberikan dalam bentuk individu yang dianggap sebagai projek murid berkaitan dengan kandungan pembelajaran guru. Tugasan itu juga bolehlah penghasilan suatu produk atau hasil yang bersifat masa depan, penghasilan baharu, produk yang berbeza dan lain-lain sebagai aktiviti murid di dalam kelas atau sebagai tugas yang dilakukan di rumah. Ya, untuk memenuhi kebat ni, tugasan tersebut hendaklah menggunakan kata kunci yang sesuai mengikut aras yang boleh digunakan oleh guru itu sendiri. Okey, berikut
adalah kata kunci yang sesuai digunakan mengikut arus yang dikehendaki seperti dalam taksonomi Bloom. Yang seperti yang saya akan nyatakan ini. Contoh-contoh kata kunci soalan mengikut arus ialah yang pertama, menilai atau evaluating. Dia akan membahaskan, pertahankan atau memberikan hujah dalam satu-satu soalan. Yang seterusnya, mencipta atau creating. Guru itu akan memberi cadangan untuk student itu sendiri untuk bentukkan, cadangkan atau ciptakan benda yang baharu. Okey, dalam bentuk kebatnya, mengaplikasikan atau applying. Ia akan membina, gambarkan atau gunakan, kemukakan idea-idea yang daripada pelajar itu sendiri. Dan seterusnya adalah menganalisis, iaitu membandingkan beza antara dua situasi yang akan dinyatakan oleh guru itu sendiri atau membuat analisis antara dua gambar rajah yang diberikan oleh guru. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada saudara Muhammad Izzat atas penerangan yang cukup jelas tadi. Jadi secara mutakhirnya, setelah keempat-empat ahli panel telah memberi penerangan sebentar tadi, saya ingin mengambil peluang ini untuk tujukan kepada saudara Akmal bagaimanakah ataupun kesimpulan yang dapat kita ambil daripada keseluruhan topik tema kita pada hari ini. Silakan Akmal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator. Okey, kita pergi kepada kesimpulan apa yang kita dapat pada dalam forum kita ini. Okey, yang pertama, forum ni adalah alat terbaik untuk menyelesaikan masalah kita. Okey, penyelesaian masalah bermula dengan pemikiran yang jelas. Pemikiran yang jelas ni dia merupakan pemikiran yang asas dalam pemikiran saintifik dan kreatif. Okey. Tidak kira apa sahaja jenis pemikiran yang kita gunakan, segala-galanya bergantung kepada tujuan kita sama ada untuk mengasah pemikiran seseorang pada tahap rendah atau tahap tinggi. Okey. Oleh itu, kibat ni dia perlu dikuasai oleh semua guru tersebut dengan lebih mendalam agar pengaplikasian kibat ni dapat dilaksanakan. Okey, akhir sekali saya berharap yang kibatnya dapat melahirkan murid kelas pertama yang kreatif dan kritis dalam pemikiran mereka. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Akmal atas kesimpulan tadi. Jadi setelah keempat-empat ahli panel telah membuat curahan dan perkongsian ilmu itu tadi, saya boleh rumuskan bahawa setelah kita alami COVID selama 2 tahun ini, kita dapat lihat pelajar-pelajar kita belajar daripada rumah, belajar secara online. Jadi dari situ kita dapat lihat pemikiran pelajar pada masa kini memerlukan kemahiran aras yang lebih tinggi. Jadi dengan perkenalan kemahiran berfikir aras tinggi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, dapatlah melahirkan anak bangsa kita untuk menampur bakti dan seterusnya mencurahkan budi dan jasa mereka kepada negara untuk masa hadapan insya-Allah. Jadi akhir kalam saya ucapkan jutaan terima kasih kepada keempat-empat ahli panel di atas perkongsian itu tadi. Jadi kepada para penonton, kita akan berjumpa lagi di lain hari. InsyaAllah. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.